Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup KA50, iaitu tajuk penggunaan abutan dan sawit dalam pembuatan jubin, bakal menerangkan tajuk bab 4 dan bab 5. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fidaul Zaini. Saya ingin menerangkan tentang bab 4, iaitu keputusan dan analisis kajian. Dalam projek ini kami telah menjalankan 3 ujian, iaitu ujian resapan air, ujian kandungan kelembapan dan ujian manfaatan. Kami melakukan ketiga-tiga ujian ini bertujuan untuk menguji adakah sesuai profil, iaitu abutan dan kelapa sawit dijadikan bahan campuran ataupun bahan tambahan untuk membuat jubin. Untuk bab 1, iaitu ujian resapan air. Ujian penyapan air digunakan untuk menentukan jumlah air yang diserap dalam keadaan tertentu oleh sampel. Ujian ini dilakukan untuk menentukan jumlah air yang diserap oleh sampel kering jubin POFA dalam masa 24 jam. Sampel jubin ditimbang sebelum dan selepas proses serapan air. Mengikut standard JKR 2014, nilai maksimum bagi resapan air untuk jubin standard di pasaran seperti jubin seramik adalah 0.5%. Okey, di sini merupakan data purata resapan air bagi nisbah yang digunakan. Okey, di dalam jadual ini kami menyediakan nisbah dia, nombor sampel, GSIM sebelum resapan, GSIM selepas resapan, kadar resapan air dan juga purata kadar resapan air. Okey, untuk resapan air bagi 425 mikron yang bernisbah 636, kami mendapat purata kadar resapan air sebanyak 0.6. Untuk resapan air bagi 300 mikron nisbah 636, kami mendapat kadar purata resapan air sebanyak 0.5. Okay, untuk 425 mikron yang bernisbah 424, kami mendapatkan hasil kadar resapan air sebanyak 0.6. Dan juga yang terakhir, kadar resapan air bagi 300 mikron nisbahnya ialah 424, kami mendapat puratanya sebanyak 0.7. Seterusnya iaitu ujian kandungan kelembapan. Ujian kandungan kelembapan dilakukan untuk menentukan kelembapan yang kekal dalam sampel jubin POFA selepas dikeringkan selama 24 jam. Berikut merupakan nilai yang diperoleh untuk ujian kandungan kelembapan setiap nisbah. Yang pertama iaitu 0.54, yang kedua 0.54 juga, yang ketiga 0.81 dan yang terakhir 0.37. Seterusnya iaitu ujian manfaatan. Ujian ini dijalankan bagi mendapatkan nilai beban yang mampu ditampung oleh sampel jubin yang dihasilkan. Setelah beban mencapai nilai maksimum, sampel jubin POFA akan patah dan pecah. Nilai standard beban yang mampu ditampung oleh jubin yang berkualiti sebelum patah mengikut ASTM C648 ialah sebanyak 1.0 kN hingga 1.1 kN. Semakin berat beban yang mampu diatasi, semakin bagus grade jubin tersebut. Semua sampel jubin mengalami kegagalan dalam mencapai standard yang ditetapkan. Jadual berikut merupakan beban maksimum yang ditampung oleh setiap nisbah. Bagi 425 mikron, nisbah 636, sebanyak 0.249 bagi purata beban maksimum. Yang kedua iaitu 0.191 untuk 425 mikron, nisbah 424. Yang ketiga, untuk nisbah 300 mikron, untuk nisbah 636 iaitu 0.267. Dan yang terakhir iaitu nisbah 424 300 mikron 0.152. Assalamualaikum, saya Ahmad Yusri. Saya akan menerangkan tentang bab 5, pengenalan. Objektif bagi kajian ini dapat dicapai iaitu dapat mengkaji sifat-sifat fizikal jubin yang dihasilkan dengan menggunakan abu tanam kelapa sawit. Objektif kedua turut dicapai untuk mengkaji sifat-sifat fizikal dan kimia jubin POFA yang dihasilkan melalui eksperimen yang dijalankan. Terdapat keputusan ujian yang tidak mencapai standard yang sepatutnya yang telah ditetapkan berdasarkan data yang diperoleh pada semua ujian. Kesimpulan: walaupun ada kekurangan tetapi kajian ini masih boleh dijadikan sumber rujukan. Setelah beberapa ujian dilakukan, terbukti bahawa penggunaan POFA boleh berjaya sekiranya terdapat penambahbaikan. Di ujian resapan air menunjukkan bahawa purata kadar resapan air bagi kesemua nisbah adalah kurang daripada 0.7%. Di ujian kandungan kelembapan, sampel jubin yang diuji menunjukkan bahawa tiada perubahan yang berlaku pada saiz jubin.
Di ujian mampuatan, kesemua nisbah sampel yang dihasilkan gagal untuk mencapai nilai yang diperlukan, iaitu sekurang-kurangnya 1 kN. Cadangan. Proses penghasilan jubit ini hendaklah dilakukan dikilang supaya penghasilan berlaku dengan lebih bagus dengan menggunakan mesin pembuatan jubin secara automatik. Penghasilan jubin secara manual boleh menyebabkan campuran bahan tidak dimampatkan sepenuhnya yang akhirnya mempengaruhi kekuatan jubin berkenaan. Jumlah profil yang digunakan haruslah dalam kuantiti yang terkawal supaya jubin tidak rapuh.